Tak benda ni yang tarik kita masuk dalam neraka. La haula wala quwwata illa billah. Jangan. Saya minta semua yang ada di sini jangan jadi macam tu. Kosongkan diri kita daripada ada sebarang perkara yang tak elok dengan kawan-kawan kita. Biarlah masing-masing ada dia punya cara-cara dia. Kita lapang dada dengan semua orang. Saya tak kata pun kata ikut syirak. Saya tak kata. Saya kata betul kita tak suka kat dia. Betul saya pun menceritakan kepada tuan-tuan apa strategi mereka, apa perkara yang mereka suka, apa perkara yang mereka akan buat, apa strategi mereka. Kita akan cerita pada tuan-tuan untuk berhati-hati. Tapi dalam keadaan begitu, walaupun kita tak suka, walaupun kita benci, jangan kita fitnah orang. Jangan kita hujam orang. Kerana tidak ada beza di antara kita dengan mereka kalau kita buat macam itu. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Dalam keadaan itu, kata guru kami, dalam satu hadis Nabi melukis satu garisan. Bila sahabat tanya berkaitan dengan agama, Nabi ambil satu tongkat Nabi garis tongkat Nabi satu lurus. Kemudian Nabi buat dua garisan sebelah kanan, kemudian Nabi buat dua garisan sebelah kiri. Satu garisan lurus, dua garisan sebelah kanan, dua garisan sebelah kiri. Maka Nabi kata apa? Hadza sirati mustaqim. Ini jalan aku, jalan yang lurus. Dan kanan ini, kiri ini adalah jalan yang bercanggah dengan Islam, jalan yang berliku-liku. Sedangkan jalan aku lurus untuk cepat sampai bertemu dengan Allah. Ikut jalan ni, jangan ikut jalan yang lain-lain. Maka sekarang ni kita minta jalan tu pada Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap hari kita minta, ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus untuk kami. Allah bagi kepada tuan-tuan sebab Allah perkenankan doa tuan-tuan. Sabit daripada dalil-dalil yang ada, memang Allah perkenankan doa. Apatah lagi wajah-wajah lidah yang berzikir dan berselawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak semua orang pada hari ini, dengan kesempatan masa yang ada pada saya ini, saya merayu dan memohon supaya para sahabat sekalian, kawan-kawan sekalian, ayahanda dan bunda sekalian, marilah kita jadi orang yang bijak. Keluarkan diri kita daripada buat perkara-perkara yang menyebabkan perkara kecil itu akan sangkut kita ke akhirat esok. Duduklah dalam majlis ilmu, berselawatlah banyak-banyak. Dalam masa yang sama, jangan tinggal Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Sebab Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kamu sayang Allah, sayanglah Rasul, ikutlah dia. Dan Nabi tak pernah tinggal Quran. Nabi tak pernah tinggal Quran. Tuan-tuan, jangan tinggal Al-Quran. Al-Quran akan pandu kita dalam hidup kita. Al-Quran akan pandu kita dalam hidup kita. Walaupun baca tanpa mengetahui makna. Walaupun baca tanpa mengetahui makna. Sebab Nabi sebut kepada sahabat Nabi yang seorang ni, yang masyhur, guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Bajali sentiasa sebut hadis ni. Apa dia? Bila seorang sahabat dia baca surah Al-Fatihah, kemudian dia baca surah, kemudian dia baca Qul Huwallah. Kemudian dia baca surah Al-Fatihah rakaat kedua, dia baca surah, kemudian dia baca Qul Huwallah. Nabi tak pernah ajar. Nabi ajar kita surah Al-Fatihah dan juga surah. Surah Al-Fatihah, kemudian surah, kemudian rukuk. Jangan baca pun surah Qul Huwallah, tak ajar pun. Tapi dia sentiasa baca. Kemudian ada satu komplain daripada para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, sahabat kita ni seorang suka baca macam ni. Lepas Fatihah baca surah, baca Qul Huwallah. Lepas Fatihah baca surah, baca Qul Huwallah. Nabi tak pernah ajar. Maka Nabi panggil sahabat tu, kenapa buat macam tu? Maka apa kata sahabat? Aku cinta Allah. Dalam surah Qul Huwallah ada sifat-sifat Allah. Maka aku cintakan surah Qul Huwallah. Nabi kata apa? Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah.
kamu cinta surah Qul Huwallah, kamu masuk syurga. Hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kamu cinta surah Qul Huwallah, kamu masuk syurga. Hanya sekadar cinta saja masuk syurga. Baca tak tahu makna pun tak apa, cintakan Al-Quran, insya-Allah masuk syurga. Apatah lagi bagi mereka yang cintakan surah Kahfi, surah Yasin, surah Maryam, surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, surah Al-Mulk, surah Al-Insan, surah Al-Qiyamah, yang jauh lebih panjang daripada surah Qul Huwallah, pasti boleh bawa dia masuk dalam syurga. Apa yang penting, jangan tinggal daripada baca Quran walaupun sehari. Maka saya menyeru, saya lagi dengar kalam elok-elok, tanam dalam diri. Sebelum daripada itu, perbetul dulu semua niat yang hadir. Kata Tuan Guru kita di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ataupun kitab Pelita Penuntut, niat belajar ada 3. Pertama, belajar kerana Allah Ta'ala. Kedua, belajar untuk menghilangkan kejahilan diri. Dan yang ketiga, belajar untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, yang dalam ni semua menyanjung Ahli Sunnah wal Jamaah. Baca kitab pendirian Ahli Sunnah. Ahli Sunnah menyebarkan Islam dengan cinta dan kasih sayang, bukan dengan keadaan membenci. Siapa yang buat manhaj benci-membenci, dia bukan daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itu kita kaya dengan ulama-ulama hebat seperti Syekh Dr. Tani, Syekh Abdul Samad Al-Talibani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tidak lupa juga dengan guru kita Syekh Hamzah Al-Fansuri dan beberapa lagi ulama-ulama hebat yang lain. Menyebarkan dalam keadaan penuh rasa kasih sayang dan tidak mengajar untuk berbalah dan juga bergaduh. Kerana itulah manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tak boleh nak kontrol yang tu, mana mungkin kita nak bagi nasihat pada orang kemudian orang nak ikut kita. Sebab kita sendiri tak mampu menasihatkan diri kita. Sebab itulah Allah kata kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tetap tak boleh bagi petunjuk. Saya ceritalah macam mana pun, saya tetap tak boleh bagi petunjuk pada tuan-tuan. Tuan-tuan lah saja yang boleh mendapat hidayah daripada Allah. Dan ingat, hidayah tu tiap-tiap hari 17 kali kita minta. Tuan-tuan minta lebih daripada 122 kali, 122,000 kali lebih. Maka bersaksilah bahawa tuan-tuan punya minta untuk diberikan hidayah dimakbulkan oleh Allah. Jangan tinggal, ambil hidayah itu. Mudah-mudahan dengan kalam saya yang ringkas ini, yang kecil ini, yang kerdil ini, yang dinukilkan daripada guru kami Tuan Guru Datuk Harudin, boleh menjadi petunjuk kepada diri saya dan juga semua. Dan mudah-mudahan ada manfaat untuk jadi bekalan saya di akhirat esok, insya-Allah. Tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf. Saya doakan kepada tuan-tuan mudah-mudahan diberikan kesenangan di dalam menuntut ilmu, diberikan kelapangan dada, diberikan ketenangan jiwa. Kenapa tak amin? Orang doa ni. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, kami pohon kepadamu dengan keberkatan yang ada pada anak-anak di dalam majlis ini yang tidak melakukan dosa. Dengan keberkatan mereka kami pohon kepadamu ya Allah. Dan juga dengan keberkatan selawat yang ada dalam majlis ini kami pohon padamu ya Allah. Bantulah sahabat-sahabat kami yang berada di Pahang, yang berada di Johor, yang berada di Melaka, yang berada di tempat-tempat yang banjir. Lapangkanlah dada mereka, kuatkanlah iman mereka, tapahkanlah hati mereka, selamatkanlah jiwa mereka. Jadikanlah mereka di kalangan hamba-Mu yang bersabar, dan jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang mengambil iktibar. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan mereka, tenangkanlah hati mereka, mudahkanlah mereka mendapat petunjuk, dan mudahkanlah urusan mereka selepas banjir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tuan-tuan, sedikit renungan dalam masa 2 minit. Tuan-tuan, jangan lupa berdoa pada kawan-kawan kita. Kita duduk sini tak rasa, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, cuba bayangkan, ini dewan yang luas macam ni, stadium yang luas macam ni. Kawan kita duduk 2,000 dalam satu dewan yang kecil. Toilet confirm rosak. Toilet confirm kotor. Itu tak kira lagi berapa ratus ekor lembu yang mati, berapa ribu ayam yang mati, berapa ekor kambing yang mati. Yang semua tu nanti nyamuk akan gigit dan bawa penyakit-penyakit apa kita tak tahu. Dalam masa yang sama, tuan-tuan jangan lupa, banjir ni juga dah sau dah hospital. Bagaimana orang yang dekat dalam ICU tingkat bawah tu nak buat lari naik atas tu, lift belum tentu boleh beroperasi. Mereka duduk di sana, duduk atas pelantang, duduk atas dewan dalam keadaan semua nak menyelamatkan diri daripada banjir. Mereka kena start balik. Nak buka sekolah lagi 3 minggu, tuan-tuan. Lagi 3 minggu nak buka sekolah. Katalah lagi 2 minggu banjir berhenti. Mereka ada lagi seminggu untuk nak buka sekolah. Kereta tak ada, tak boleh pakai. Rumah tak ada, seolah-olah mak bapak yang mana ada gaji yang sebelum ni tak ada anak-anak, mereka boleh mula hidup baru. Sekarang penuh dengan anak-anak nak beli baju sekolah siapa dulu. Ahlan. Tak boleh. Saya minta kepada semua, tolong doa kepada kawan-kawan kita. Tuan-tuan, maafkan saya ambil sikit pengalaman lama lah. Dan juga semua, bagi kawan-kawan yang duduk dalam banjir ni, biasa kawan-kawan kita pergi dekat dewan tu. Sebab tu tadi saya doa supaya iman mereka kuat. Sebab bila mereka duduk dalam keadaan begitu, biasa sekali kawan kita ajak untuk semayang. Waktu dah masuk, duduk dalam dewan, jom semua kita semayang, minta doa pada Allah Ta'ala. Tiba-tiba ada di kalangan mereka yang melaungkan kata, semayang buat apa? Allah bukan tolong kita. Sebab mereka terkepung dalam suasana yang penuh dengan ayat, mereka tak boleh pergi mana. Yang ni rosak, tuan-tuan. Yang ni rosak, tuan-tuan. Masa selawat nanti, niatkan pahala hantar pada mereka, bantu mereka. Bagilah doa macam mana pun dengan keberkatan selawat, tuan-tuan. Selagi tuan-tuan nak selawat macam-macam jenis selawat, doakan, minta supaya Allah ringankan bala kepada mereka. Cuma saya nak pesan satu saja dalam rancangan ni, harap jangan potong. Apa dia? Ingat, masa 2 minggu dulu sebelum mula banjir, maafkan saya, kita semua jadi saksi. Ada ungkapan manusia yang dikeluarkan, kata apa? Jangan takut, kami bersedia menghadapi banjir. Wala tamshi fil ardi marah. Jangan jalan atas muka bumi, Allah berada. Tengok apa yang Allah balas balik. Kerana mulut kita seorang, habis satu negara kita. Tuan-tuan jangan jadi macam tu. Tuan-tuan orang yang duduk dalam tempat yang penuh dengan petunjuk Allah. Ingat, tuan-tuan minta tiap-tiap hari Allah bagi petunjuk. Allah kabulkan doa. Wali abdi ma sa'al. Dan apa yang hamba aku minta Allah bagi. Allah pasti bagi dekat tuan-tuan hidayah, jangan takut. Cumanya ambil jadi iktibar apa yang jadi. Dengan itu saya akhiri kalam saya dengan hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.